الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya, bila sama-sama kita semua merasakan kesyukuran kita kepada Allah. Kita bersyukur kerana kita rasa apa yang kita dapat sekarang pada pukul 9.45 ni, 9.40, 9.30, 9.45 sekarang ini, kita rasa apa yang kita ada sekarang ini sangat bernilai. Iaitu dari sudut masa kita, tenaga, kesihatan, wang ringgit, apa sajalah yang kita ada sekarang, kita rasa benda tu ada nilai di sisi kita, maka insya-Allah dengan bila kita rasa benda tu ada harga, maka kita akan rasa bersyukurnya dengan apa yang kita ada sekarang. Apa yang kita belum ada tu tak apa.
Itu Allah yang akan aturkan untuk kita selepas ni pukul 10 macam mana, pukul 11, pukul 12. Yang penting apa yang telah kita ada sekarang, kita patut untuk rasa syukur kepada Allah, sebab yakin kita bahawa bila kita syukur sekarang, Allah akan tambah selepas ni. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita syukur sekarang, kita rasa jelah kalau pagi tadi ada benda yang tak kena ke, tapi kita bersyukur dulu, insya-Allah Allah akan pulihkan balik semua-semua yang kita rasa tak happy itu. Ya, dan kalau kita happy dengan apa yang kita ada sekarang, bukan sekadar Allah pulihkan, malah Allah akan tambah lagi di luar daripada jangkaan yang kita harapkan. Okey, ibu-ibu sekalian, terima kasih kepada semua yang saya mulakan kepada semua ahli tangkuasa muslimat surau Al-Falah Taman Cepaka ni, dan kepada semualah biru-biru muslimat daripada tempat-tempat yang lain, ya, daripada Melaka, Johor yang datang. Ada tak ada? Spanyol tak ada okey. Asal Johor ada. Daripada semualah yang datang daripada segala tempat, mudah-mudahan kehadiran kita insya-Allah demi mengharapkan keredaan daripada Allah, maka bila Allah redha kepada kita, Allah akan tambah kasih sayang kepada kita insya-Allah. Kalau saya tak salah kita berhenti hari itu muka surat 238, betul ke Kak Lemah? Kita masuk ayat yang baru ni kan? Okey. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 yang saya baca dalam awal mukaddimah tadi menerusi surah Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quran. Hari ini ada dua ayat yang boleh kata panjang juga ayat ini, iaitu yang menceritakan tentang peringatan dan panduan mengenai jenis-jenis hidayah. Hidayah yang Allah bagi dekat kita, petunjuk-petunjuk ni. Maka ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah ni memberi petunjuk kepada kita. Okey, saya bacakan makna terjemahannya dulu. Ayat ke-19 Allah kata dalam surah Al-Muzammil, sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, oleh itu sesiapa yang mahu, nescaya ia menurut jalan yang membawanya kepada Tuhan. Allah ingatkan, Nabi ingatkan kepada kita, siapa yang nak, dia akan ikut apa yang Nabi bawa ni. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya engkau bangun solat tahajud pada waktu malam selama kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2-nya, dan selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan orang-orang yang bersama-sama kamu, kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Padahal Allah jualah yang hendak menepati perintah yang, padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Lalu dia memberi kemudahan kepada kamu, oleh itu bacalah mana-mana yang mudah dari Al-Quran dalam salat malam kamu. Dan dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan ada pula orang lain yang bermusafir di muka bumi. Maka untuk mencari limpahan kurnia Allah, dan ada pula yang lain yang berjuang di jalan Allah membela agamanya. Maka bacalah mana-mana yang mudah dari Al-Quran, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, maka kamu pasti akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Selepas diterangkan keadaan orang-orang beriman dalam ayat yang sebelum ni, selepas kita dengar macam mana keadaan orang-orang beriman yang bahagia dengan mendorong dan memotivasikan mereka, di samping memaparkan keadaan orang-orang yang celaka yang diancam dengan pelbagai siksaan di akhirat. Ayat yang kita bincang dah bulan yang sebelum ni. Maka surah ini diakhiri dengan beberapa ayat yang menitipkan beberapa peringatan, bimbingan dan tujuh ajar. Sejajar dengan itu, sesiapa yang mahu melakukan ketaatan dan menjauhkan diri daripada maksiat, maka lakukanlah. Kemudian rupanya ibadat itu bukan susah. Ibadat itu Allah ringankan kadar ibadat qiyamul lail daripada orang beriman. Kerana ada di kalangan mereka yang ditimpa sakit, ada yang susah, ada yang musafir, ada yang letih, malah ada yang berjihad, maka Allah permudahkan. Yang penting beribadat, dan jangan lupa ibadat malam.
Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, firman Allah yang bermaksud ayat yang ke-19, sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Oleh itu siapa yang mahu, nescaya dia akan ikut jalan yang membawanya kepada Tuhannya, iaitu Allah. Okey, apa kata Dr. Wabah Zuhaili? Dia kata apa? Sebenarnya ayat-ayat ancaman yang diutarakan dalam surah ini adalah peringatan kepada manusia yang berfikir. Ya Allah cerita yang kita baca adalah ayat yang cerita pasal neraka baru ni, kan, tentang azab-azab api neraka orang yang kena seksa macam mana, bermula daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, yang engkar walaupun dah tahu dah kisah Bani Israel macam mana, kisah Fir'aun macam mana, kaum Ma'ad macam mana, kaum Samud macam mana, semua tu Allah dah bagi dah peringatan. Orang yang engkar dapat balasan, jelas dah. Ayat-ayat ini merupakan ancaman kepada manusia yang berfikir. Sesiapa yang mahu mengambil peringatan, ia boleh saja melakukan ketaatan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kan, bagi orang yang berfikir, kan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, Allah kata. Kadang-kadang bila Allah cerita beberapa kisah, kemudian di hujung tu Allah kata inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Satu, Allah guna perkataan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Ada pula Allah cerita beberapa kisah dalam Al-Quran, kemudian Allah kata ini adalah merupakan ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal. Maknanya Allah nak kita fikir, kan, fikir yang membawa kita kepada zikir. Bila kita dengar kisah-kisah yang lama, dengar ayat-ayat ancaman, dengar macam mana orang kena seksa, macam mana Allah tunjukkan bayangannya kepada kita. Mungkin tak ada dalam bentuk gambar, tapi dengan gambaran yang Allah bagi itu kita nampak dah. Dikuatkan pula dengan hadis Nabi, bila Nabi cerita pasal pengalaman Nabi Isra' Mi'raj. Dah tahu dah, Nabi sebut secara spesifik, ada orang kena seksa macam ni, rambut kena tarik, ada orang kaki belah atas, ada orang macam-macam, lidah kena tarik, gunting, macam-macam. Digambarkan kepada kita walaupun tanpa simulasi, walaupun tak ada video, tak ada gambar tu lagi, tetapi ibrah, pengajaran tu khusus bagi orang berfikir. Jadi yang sanggup datang kuliah duha ni, maknanya kita nak berfikirlah ni, kan? Sambil kita pejam mata, kita fikir, akhirnya tidur. Janganlah tidur, maknanya fikir, supaya fikir itu membawa zikir kita kepada Allah. So itu ibu-ibu, kan, bagi orang yang suka berjalan, yang suka berjalan, kan, kita kena tanya dalam diri kita, kenapa kita ni suka pergi nak melancong-melancong ni? Kena tanya, apa tujuannya? Cuba tolong jawab. Okey, yang suka pergi berjalan-jalan saja, nak pergi New Zealand, pergi Australia, pergi Legoland. Okey. Apa? Cuba bagi alasannya kenapa. Nak isi masa lapang, okey. Nak bawa cucu berjalan, okey. Mak perhabis duit, okey. Lagi? Apa dia? Nak melihat keindahan alam, okey. Lagi? Luas pandangan, jauh apa dah benar. Jauh perjalanan, luas pemandangan, okey. Lagi? Kan? Apa lagi? Kan, ada yang kata macam-macam, nak release tension. Ya, semua tu kita akui. Kan? Benda tu semua betul. Tapi agak-agak dalam banyak-banyak yang betul tu, mana rasanya yang lebih utama dalam banyak-banyak kalau kita berjalan? Yang mana lebih utama tujuan kita berjalan tu? Selain daripada menghabiskan duit, nak tengok pemandangan, nak apa semua. Untuk apa? Lihat kekuasaan Allah, ya? Itu mungkin yang paling utama lah barangkali. Kalau pergi tempat sejarah, untuk apa? Ambil pengajaran, kan? Khususnya sejarah yang diceritakan dalam Quran lah. Mana kalau kita nak kata saya suka pergi tengok sejarah, Ustaz, tapi sejarah-sejarah yang dunia tulis. Pergi mana? Pergi Kemboja, tengok Angkor Wat. Tentu. Memang ada UNESCO punya tempat. Dan sejarah itu ditulis oleh manusia. Bukan datang daripada wahyu Allah, ada beza. Penyejarahan, orang yang tulis sejarah itu lain. Tapi apabila sejarah itu datang daripada Al-Quran, dia lain impact dia. Kita nak pergi mana berjalan? Pergi mana-mana tempat lah yang bersejarah ni. Dan sejarah tu macam-macam, kan, gaya ceritanya. Baca macam ni, tanya orang kampung macam ni, macam-macam. Tapi kalau Al-Quran refer pula dengan hadis Nabi, maka dia lain, kan? Maka sebab itu
penting kita ni pergi berjalan, bukan sekadar nak lihat pemandangan, nak relief tension je. Benda tu boleh relief tension juga. Memang Dr. Aid Al-Qarni ada sebut dalam kitabnya La Tahzan, jangan bersedih. Kitab Jangan Bersedih tu, Dr. Aid Al-Qarni ada karang, kalau nak bagi hilangkan tekanan apa semua, bermusafir lah, pergi travel. Tapi pergi tempat yang membawa kita kepada ketenangan, dan ketenangan yang bukan menjauhkan kita daripada Allah, tapi tenang yang mendekatkan kita kepada Allah. Boleh. Ni siapa 2 orang tak datang? Meja dah ada. Ke dia cop tempat dia pergi makan nasi lemak lo? Orang tak datang lagi. Ke tak berani, takut kena soal di depan. Tak pernah saya soal orang rasanya. Ada mana orangnya? Boleh ke depan lah, kesian nak kosong ruang tu. Okey. Cerita apa tadi dah lupa dah. Okey. Jadi sekarang ni ibu-ibu sekalian, kenapa saya nak sebut macam ni? Bukan sebab saya nak promote saya bawa travel, bukan. Itu sampingan, dan saya pun tak ada syarikat travel. Cuma saya nak galakkan orang, kalau tambah orang masjid, orang surau, orang siapa lagi? Kalau kita rasa ada duit, kalau kita rasa kita ada masa, kalau kita rasa nak release tension, ya, pergi ke tempat-tempat yang bersejarah, dan pergi tempat-tempat yang best, yang menarik, dan carilah peluang-peluang tempat yang sejarahnya diceritakan dalam Quran, kalau boleh. Banyak dah tempat yang dah tak ada. Contoh dekat Iraq dah rosak dah, Syria dah rosak dah, Arab Saudi pun sejarah dah banyak habis dah. Boleh buat umrah je lah. Tapi ada beberapa negara lain, contoh Jordan, Palestin, dia masih tenang. Walaupun Palestin tu Israel yang kuasai, tapi dia boleh, dia selamat, jangan risaulah. Mesir sebagai contoh, walaupun nampak bergolak, tapi bergolak tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Macam kita lah, meletup dekat Selayang, kita kat Cepaka, tak ada apa-apa pun. Berita je lebih. Tapi Mesir insya-Allah tak ada apa-apa masalah setakat ni. Contoh, banyak lagi negara lain. Contoh apa? Yaman pun bergolak sekarang, ini tak apa sesuai untuk pergi. Ada banyak negara-negara dalam dunia kita hari ni yang sejarahnya diceritakan dalam Al-Quran. Pergi. Ambil peluang. Sebab sejarah itu tepat dalam Al-Quran dan didetailkan pula oleh Nabi SAW. Tak apalah saya nak cerita ni sebab kebetulan bulan 4 ni kita pergi Mesir. Dah penuh dah pun. Kan? Cuma nak cerita ni kena ambil peluang ibu-ibu. Next time mungkin ambil peluang. Dalam tempoh 2 bulan ni 2 kali saya ke Mesir sebab permintaan. Bulan 2 hari tu sekali, ni bulan 4 ni sekali. Bulan 4 ni 2 bas 80 orang. Kita menjejak semua sejarah yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan negara Mesir, sejarah Nabi-Nabi Bani Israel. Dan kebetulan Mesir pula negaranya cantik. Jangan kita anggap Mesir ni negaranya kotor, teruk. Kita yang menjadikan dia teruk ataupun tak. Jangan kita berharap kita nak pergi tempat-tempat macam apa tempat-tempat yang paling cantik di dunia ni. Kalau pergi ni London lah, Paris lah, kan, Jerman lah, kan, benda tu je kan kita fikir kan. Tapi rupanya tak. Ada negara yang sebenarnya dia kotor, dia teruk, tapi kita yang menjadikan dia elok. Macam mana cara kita, dimensi pemandangan kita tu. Atau dalam bahasa mudahnya, some people they are looking for beautiful places, but other people they are make place beautiful. Yang tu. Faham tak faham? Apa dimensi pemandangan kita? Walaupun tengok tempat tu macam biasa je, tapi bila kita rupanya tahu itu ada sejarah Quran, kita akan rasa lain benda tu. Ini contohlah kita buat. Jadi ibu-ibu sekalian, peringatan yang Allah bagi dalam Al-Quran, Allah kaitkan pula dengan kisah-kisah yang ada dalam Quran menerusi ayat yang sebelum ni kita baca untuk bagi peringatan dekat kita. Dan peringatan itu supaya kita bertambah taat kepada Allah untuk meraih keredaan Allah di syurga. Ini yang Dr. Wabah Zaili sebutkan menerusi ayat yang ke-19. Selepas turun ayat pada awal surah ini, Nabi SAW pun berjaga malam untuk melakukan qiyamul lail dan mengurangkan tidur. Kan bila ada ayat Ya Ayyuhal Muzammil tu kan, kita ingat lagi tak? Kenapa ayat tu turun? Siapa ingat lagi? Kenapa Allah turunkan ayat Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut? Sebab apa? Sebab Nabi masa tu tengah risau, tengah tertekan. Tekanan banyak sangat, orang hentam macam-macam dekat Nabi, dan Nabi tertekan sehingga Nabi berselimut. Berselimut bukan tidur berdengkur, tak, kerana demam, takut. Ada riwayat pula kata ini turunnya ayat pertama bila Nabi jumpa dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi rasa gementar, maka Nabi selimutkan diri dia.
minta Aisyah, minta Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Zammiluni, maka turun ayat Muzammil. Nabi risau. Jadi bila mana turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'an tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam mayang tahajud. Jadi bila turun ayat itu, maka Nabi pun terus bangun dan melakukan qiyamul lail demi mengurangkan tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan perintah ini menerusi ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-20. Bangun malam bukan senang. Jadi Allah tahu benda tu bukan senang. Maka Allah pun cuba berikan kemudahan kepada Nabi dan kepada kita semua. Menerusi ayat yang ke-20, Allah kata sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahawasanya engkau bangun solat selama kurang dari 2/3 malam ataupun dan selama 1/2-nya dan selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan orang-orang yang bersama-samamu, iaitu bagi orang yang bangun malam, termasuk kita yang bangun malam. Ada yang bangun malam awal daripada pukul 2 pagi lagi. Ada yang lepas isyak tak tidur-tidur. Ada yang bangun pukul 4.30, dia ambil sejam saja. Ada yang setengah jam, ada yang 15 minit, ada yang lama. Maka Allah kata apa? Maksudnya Allah mengetahui bahawasanya kamu wahai Rasul telah bangun mengerjakan perintah Tuhanmu. Ada kalanya kurang dari 2/3 malam, ataupun pada kadar 1/2 tengah-tengah malam bangun, dan kadang-kadang 1/3 malam saja, mana kadang-kadang awal, kadang lewat dan sebagainya. Dan orang-orang yang bersamamu, iaitu orang-orang yang cuba nak ikut jejak langkahmu pun wahai Muhammad, melakukan pada kadar tersebut. Maka Allah jugalah yang akan membalas amalan kamu ini dengan sebaik-baik balasan. Banyak bangun, banyaklah balasan. Sikit bangun, sikitlah balasan. Tapi Allah Maha tahu. Kadang-kadang bangun malam banyak pun tapi tak berkualiti, maka Allah lebih pandang yang sikit tu, yang bersungguh-sungguh tu. Kan dia bangun malam memang awal pukul 2 pagi, main telefonnya lebih banyak daripada membaca Qurannya. Grup WhatsApp saja ada dekat 20. Jenuh scroll, tertinggal ke tepi. Jadi bangun malam juga. Yang bangun malam kencing je pun banyak juga. Jadi Allah akan nilai kepada setiap balasan. Bukan berarti yang tak bangun malam ni Allah tak nilai langsung. Ada yang bangun sekadar dengan solat subuh 2 rakaat fajar sebelum sembahyang subuh tu. Kan? Salat rakaatain al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, Allah kata. Kan? Siapa yang bangun solat 2 rakaat sebelum subuh, dia panggil solat qabliyah lah ni, ya. Kemudiannya Allah kata apa? Itu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Allahu akbar. Tapi itu pun susah, enggak senang ke? Apatah lagi nak bangun qiyamul lail, ya. Maka kalaulah solat qabliyah subuh itu pun lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, apatah lagi kalau qiyamul lail. Kan? Dalam keadaan yang betul-betul tengah time tidur. Kalau qabliyah subuh tu ialah memang dah mungkin time bangun tidur. Ini time tidur sepatutnya, tapi tak, kita peruntukkan untuk bangun. Maka balasannya di sisi Allah, maka impaknya sangat luar biasa. Maka Allah sebutkan lagi, padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang, dan dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu, lalu dia memberi kemudahan kepada kamu. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, kumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sedikit, nisbahu awin kus minhu qalila, separuh malam ataupun kurang daripada separuh pun tak apa, macam tu dah lebih kurang. Tapi bila waktunya, kan, siapa yang tahu mana waktu yang paling tepat yang Allah nak kita ada waktu malam ni, bila waktu tepatnya? Jadi tak ada siapa yang tahu. Maka Allah kata apa? Dan dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat masa tersebut. Allah sahaja yang menentukan kadar yang tepat. Yang penting kita bangun. Lalu Allah mudahkan kita bila tak tahu mana waktu yang tepat, asalkan dia malam, asalkan dia lepas isyak sebelum subuh, maka bangunlah sekejap. Qalilah. Allah tak kata tawilah, tak kata bangunlah lama-lama, tak ada panjang-panjang, tak ada. Allah kata pendek pun cukup. Qumil laila illa qalila, dalam ayat yang kedua surah Muzammil.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat sebenar kadar waktu malam dan siang. Allah juga mengetahui tempoh kamu bangun pada waktu malam. Akan tetapi Allah pun mengetahui bahawa kamu tidak berupaya mengetahui hakikat sebenar waktu malam itu dan tidak mampu melakukan keseluruhan taklif qiyamul lail itu. Kamu tidak berupaya menentukan kadar waktu malam dan siang serta menghitung waktu. Ataupun maksudnya Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak mampu melakukan qiyamul lail dan ibadat-ibadat fardu yang diwajibkan ke atas kamu. Bukan senang. Ya, bangun malam pun bukan senang, nak sembahyang 5 waktu pun bukan senang. Ada orang yang sihat mungkin dia boleh berdiri lama, ada orang yang ini, ada orang sibuk nak bekerja sana bekerja sini, anak menangis, macam-macam, Allah tahu. Maka kerana itu, maka Allah pun ringankan kamu, Allah kata. Allah sebut dalam ayat yang ke-20 tu kan. Akhirnya Allah ringankan. Jadi Allah kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bukti yang Allah ni faham kita, ibadat kepada Allah ni Allah tahu memang aku cipta kamu semua memang untuk hidup ibadat kepada aku. Tapi Allah kata dalam ayat ini aku tahu. Bukan kamu boleh buat sepanjang masa nak ibadat dekat aku. Maka aku mudahkan kamu. Ini dialog Allah. Iaitu Allah kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Oleh itu aku beri kelonggaran kepada kamu untuk meninggalkannya andai kata kamu tidak mampu melakukannya. Itu kalau solat malam. Mana kalau tak buat pun tak apa, sebab tu dia sunat saja. Maka Allah menarik balik beban taklif. Dengan perkataan Taubah, fataba alaikum, alima allan tusuhu fataba alaikum. Fataba alaikum dekat sini ayat 20 tu Allah kata seolah-olahnya Allah suruh tadi. Ayat kedua Allah suruh bangun. Tapi Allah faham bukan semua orang boleh bangun. Maka fataba alaikum, okeylah aku tarik balik. Benda ni tak wajib untuk kamu bangun. Kalau kamu rasa kamu boleh, kamu buat. Itu maksudnya. Fataba alaikum maksudnya bukan bertaubatlah, bukan. Maksud dekat sini taba ini antara maksudnya adalah kembali. Kan? Itu yang kita baca zikir munajat malam tu. Apa zikir munajat yang taubat tu? Ilahi lastulil firdaus. Bukan yang satu lagi. Apa? Astaghfirullah rabbal baraya. Satu lagi. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kan? Tubna ya Allah. Apa digunakan dengan tubna? Kemudiannya disambung dengan wa raja'na ya Allah. Tubna raja'na. Maksudnya apa? Kembali. Kami kembali kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Maknanya dekat sini adalah rujuk. At-taubah di sini bermaksud rujuk balik. Rujuk berarti Allah suruh buat, nampak macam wajib, berarti semua orang kalau boleh kena bangun, tapi Allah faham kalau semua orang boleh buat, okeylah, Allah rujuk balik, Allah tarik balik. Kalau siapa yang mampu, buat. Itu maksudnya. Kata Muqatil, seorang ulama tafsir, dia kata apa? Tatkala diturunkan ayat yang bermaksud bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit masa untuk berehat. Qumil laila illa qalila, bangunlah kecuali sikit je masa untuk kamu tidur. Ayat kedua tu, maka para sahabat merasa sukar dan payah. Ada sahabat bila turun ayat ni, sebab sahabat kan mereka sangat rapat dengan ibadat, sangat rapat dengan Nabi. Bila turun ayat macam ni, mereka rasa macam satu beban. Allah kata bangunlah malam dan tidurlah sekejap. Nak berehat tu sekejap je. Jadi sahabat risau, sekejap tu bila? Nak bangun ni bila? Takutkan kalau aku tidur kan, takut terlebih tidur, Allah marah pula. Jadi kerana rasa beban macam tu, maka kata Muqatil, mereka rasa payah, mereka tidak mengetahui bilakah waktu 1/2 malam, bilakah 1/3 malam. Lalu mereka mendirikan qiyamul lail itu sampai waktu subuh kerana bimbang tersalah menentukan waktu yang ditetapkan. Ekoran daripada itu menyebabkan kaki-kaki para sahabat, termasuklah kaki Nabi, bengkak dan wajah mereka pucat. Sebab mereka ni betul-betul taat, nak patuh apa yang Allah suruh. Macam tu ibu-ibu rupanya. Sebab mereka tak ada jam masa tu. Dan siapa yang tahu nak kira waktu masa tu? Kita hari ni je lah ada jam. Itu pun tak tahu juga. Kan? Dia orang ni tak ada jam. Bila dah tak ada jam, dia orang dah risau macam tu. Kita tidur sekejap je lah. Asal boleh lelap mata sekejap, lepas tu kita bangun lah. Yang penting sampai subuh. Sampai bengkak, sampai pucat muka, sampai sakit semua.
ekoran daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani mereka dan memberi keringanan kepada mereka. Maka Allah berfirman dalam ayat yang ke-20. Turunlah ayat yang ke-20 pula, iaitu Allah saja yang mengetahui untuk mengira masa yang tepat itu, maka Allah berikan keringanan kepada kamu. Kalau kamu mampu, kamu buatlah 1/3 ke, buatlah separuh ke, buatlah sikit pun, yang penting buat. Dan Allah faham kamu tidak mampu melakukannya itu kerana susah, bukan kerana kamu tidak berupaya melaksanakan. Bukan sebab kamu malas, bukan sebab kamu apalah, memang nak tidur saja, tak. Tapi kerana memang benda tu susah, Allah kata. Allah faham kita. Ya? Oh, kita pun bila dengar ni lega terus. Itu yang tak bangun-bangun tu. Kan? Tapi nak katanya, dekat sini memang seolah-olah ayat Allah pujuk. Tapi dalam masa yang sama, dalam hati kecil, kalau kita boleh sebut perkataan macam itulah, Allah tu bukan ada hati. Macam kita lah, tak apalah, kalau awak tak datang tak apa. Tapi dalam hati kata, kalau datang lagi bagus. Macam itulah. Kan? Macam itulah. Macam kita lah pergi kenduri, kan? Nak apa, nanti nak bagi hadiah apa ni, awak punya anniversary yang ke-70 ni. Nak bagi hadiah apa? Kan? Tak apalah, awak datang makan cukup lah. Tapi dalam hati kata, buat-buat lah hati kata, kan, kalau dia bawa apa-apa mesti basuh ke apa ke, elok juga. Kan? Allah sebut macam tu lah lebih kurang. Allah nak ringankan, nak mudahkan. Yang penting kalau larat datanglah, datanglah jumpa aku, ibadatlah malam. Macam tu. Kau tak datang pun tak apa, macam mana aku tahu susah, kamu sibuk kan, anak ramai apa semua. Macam tu lebih kurang. Maka kerana Allah tu sangat faham, maka Allah pun turunkan ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Kerana aku ni faham umat aku, hamba-hamba aku ni, maka Allah kata, maka kalau kamu nak semayang, kamu nak bangun malam ke, nak semayang mana-mana sekalipun bukan malam, maka bacalah Al-Quran mana-mana yang mudah bagi kamu. Mana-mana yang mudah saja. Maknanya jangan sampai benda tu beban bagi kamu. Ya? Artinya, lakukanlah solat tahajud setakat mana yang kamu terdaya mengerjakannya. Yang dimaksudkan dengan bacaan dekat sini adalah solat tu sendiri. Nak buat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 8 rakaat ke, selagi yang termampu. Begitu juga bacaannya, nak panjang ke, nak pendek pun silakan. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini faqra'u ma tayassara minal Quran, Allah kata maka bacalah apa yang kamu mudah. Dekat sini Allah kata baca, tapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan sekadar baca, tetapi yang dimaksudkan adalah bilangan rakaat tu sekali. Sebab dalam Quran, dalam ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab ini, antaranya Allah guna perkataan sebuat sikit tapi sebenarnya Allah maksudkan banyak. Contoh itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Contoh Allah sebut dekat sini baca, tapi bukan sekadar baca bererti dengan semayang, rokok, sujud sekali. Allah sebut baca je. Ada ayat yang Allah guna perkataan itlaqul kulli wa iradatil juz'i. Ada ayat yang Allah sebut semua, tetapi Allah yang maksudkan hanya satu benda je. Contoh, ada ayat yang mana Allah kata orang-orang kafir ni, bila mana dengar saja nasihat, dengar saja ayat Quran, dia akan ambil jari-jari dia, tutup telinga dia. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Orang kafir ni bila dengar benda-benda nasihat, orang nak beri peringatan apa semua, dia ambil jari-jarinya, dia tutup telinga. Mana orang buat macam tu tak? Kau ada orang buat macam tu? Ambil satu jari je lah tutup telinga. Itu maksudnya Allah guna perkataan itlaqul kulli. Allah guna semua jari, tapi Allah kehendaki juz'i je, satu jari je. Faham tak? Sama juga macam ni. Yang ni Allah sebut satu benda, tapi Allah kehendaki semua. Allah kata bacalah mana yang kamu mampu. Tapi maksudnya bukan sekadar baca, berdirilah, rokoklah, sujudlah, apa semua termasuklah baca mana yang kamu mampu. Okey. Ayat ini memansuhkan kewajipan qiyamul lail. Ayat yang ke-20 surah Muzammil memansuhkan. Maka sahabat-sahabat bila dengar saja Nabi baca ayat ini kepada sahabat, makanya Allah turunkan perintah ini, barulah sahabat lega. Kalau tak, sahabat semua bimbang, takut mereka dimurkai Allah. Turun ayat kedua, ayat ketiga surah Muzammil, suruh bangun malam, rehat sekejap je. Bangun tu yang kena lama. Maka sahabat risau, berapa lama.
Selagi mana tak turun ayat ke-20, maka mereka semayang sampai bengkak, sampai pucat. Akhirnya turun ayat 20, maka mereka semua rasa lega. Perkara ini disokong oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan Tirmizi. Berdasarkan lafaz yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, seorang sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, "Hal alayya ghairuha?" Qala la illa an tatawwa'a. Adakah diwajibkan ke atas aku ibadat lain selain daripada solat 5 waktu? Maka jawab Nabi, tiada, kecuali kalau anda mahu mengerjakan solat sunat. Ini bukti bahawa bangun malam atau solat sunat ni sunat je. Yang wajibnya apa kita sebagai manusia? 5 waktu saja wajib. Selagi tak mati, wajib tak? Wajib. Sakit kepala, migrain teruk sangat ni, muntah dengan gastrik apa, migrain yang sampai tak boleh bangun, beranak pun rasa tak sakit macam tu. Ada orang migrain kan, dia kata macam tu, dia kata beranak pun tak sakit macam tu kan, tapi migrain dia kata tak boleh buat apa-apa ni, macam ada benda meletup dalam kepala ni, tak boleh. Tapi wajib tak sembahyang? Macam mana caranya? Baring ya kan, sembuhlah guna spray tu, ambil air semayang ke apa ke, baring semayang, wajib semayang. Kalau tak boleh juga sangat nak buat macam mana? Akhirnya qada semayang ya? Qada, tapi berdosa lah. Siapa yang nak qada ni berdosa sebab meninggalkan salat ya? Berdosa, kena bertaubat, kena minta ampun supaya Allah maafkan. Jadi sekarang ni bila mana begitu, seorang sahabat tanya Nabi, ada tak benda lain Rasulullah selain pada 5 waktu yang wajib? Maka Nabi kata tak ada, kecuali kalau anda mahu mengerjakan illa anta tawwa'a, kecuali kalau kamu nak buat benda-benda sunat, solat-solat sunat, solat malam ke, solat qabliyah, ba'diyah, solat rawatib, duha, semua-semua ni benda tu sunat saja. Maka ini menjadi sebab bahawa solat-solat malam seumpamanya adalah sunat sahaja bagi kita, tetapi wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para nabi, khususnya Nabi Muhammad, solat malam adalah kewajipan. Ada satu kitab namanya Khususiyatul Rasul. Kitab ni dikarang oleh ulama, cerita pasal benda-benda yang khusus untuk nabi saja. Antaranya adalah solat malam. Antaranya berkahwin lebih daripada 4 kan. Antaranya najis nabi itu tidak najis. Benda-benda macam tu kan. Apa-apalah darah nabi, najis nabi apa tu tidak najis. Tapi bukan berarti bila tak najis Nabi bagi najis edarkan setiap orang, tak pula. Taklah. Tapi maksudnya ada orang yang mencuri ataupun yang mengambil benda tu, dia makan dan seumpamanya, maka Nabi tak marah dia. Itu khususiat saja, benda yang special untuk Nabi saja. Jangan kita jadi ustaz kuliah duha tiba buat macam tu, tak boleh. Okey. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sebab-sebab mengapa hukum berkenaan diringankan. Kenapa Allah ringankan balik qiyamul lail ni? Asalnya Allah suruh buat, tiba Allah ringankan. Siapa nak buat boleh, siapa yang tak buat pun tak apa. Yang buat pendek pun boleh, buat panjang pun tak apa. Apa alasan dan hikmahnya? Maka hikmahnya apa dia? Antara alasannya sebab apa Allah ringankan, Allah bagi tahu, dia mengetahui, dia tu Allah. Allah mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit. Bila sakit kan bukan senang. Ada pula yang bermusafir. Jelah bila musafir, kadang dalam perjalanan nak semayang macam mana, walaupun boleh semayang tapi tak selesa nak semayang dalam perjalanan ni, mungkin jet lag dan seumpamanya. Ataupun ada yang mencari rezeki, mencari limpahan kurnia Allah, dan ada pula yang berjuang, berjihad di jalan Allah, letih perang dan apa semua, nak berjaga lagi dan sebagainya, menanti musuh yang jaga dekat sempadan, macam-macam lagi. Maka kerana kepayahan-kepayahan itu, maka Allah ringankan. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kamu kerap dirintangi, kamu dibebankan, kamu ada masalah dengan 3 jenis keuzuran, iaitu sakit, musafir dan berjihad jalan Allah. Ada di antara kamu yang sakit dan tidak mampu melakukan qiyamul lail. Ada pula yang bermusafir di atas muka bumi kerana berniaga dan mencari keuntungan. Mereka mencari rezeki Allah yang diperlukan untuk menyara hidup mereka. Segolongan lagi berjihad di jalan Allah. Semua perkara tersebut membuatkan mereka tidak berkesempatan untuk melakukan qiyamul lail, kerana wujud rintangan sedemikian boleh menjadi keringanan, rukhsah atau kelonggaran, dan boleh menjadi asas untuk tidak mewajibkan hukum solat tahajud kepada keseluruhan umat. Allah faham. Tetapi Allah bagi jaminan pula.
Susah, okey, aku faham, susah. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau boleh buat, yang tu. Sakit tapi boleh buat. Bermusafir boleh buat, berjihad boleh buat. Tengah letih boleh buat. Itu ganjarannya lagi luar biasa. Kerana orang yang tengah senang, bila dia buat, dia dapat pahala. Tapi kalau orang yang buat kerana susah, dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala dia buat, satu lagi dia buat dengan susah. Itu kali kedua punya pahala. Mana gandaan pahala bagi orang yang sanggup buat. Contoh, orang yang bersedekah ketika dia banyak duit, dapat pahala. Tapi orang yang bersedekah, nilai yang sama ketika dia tengah nak guna duit, tengah tak ada duit, tengah itulah dia bersedekah, maka ganjarannya lebih berlipat ganda. Itulah. Sama juga orang yang buat dosa. Orang buat dosa dalam keadaan dia tengah leka, tengah lalai, tengah kaya ke, tengah tak ada penyakit, tengah happy-happy ni, seronok apa semua dunia dia yang punya, dia buat dosa, dapat dosa. Itu normal. Tapi dia tengah susah, tengah sakit, tengah ada musibah, tengah-tengah ada benda-benda yang sepatutnya dia dekat dengan Allah, tapi time tu pula dia buat dosa, maka gandaan dosanya akan lebih berlipat ganda. Faham ibu? Sama juga kes kalau kita buat pahala pada bulan-bulan yang tertentu, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dapat pahala tak? Pahala. Berganda-ganda tak pahalanya? Pahala. Berganda-ganda. Tapi kalau buat dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan ni, dapat dosa? Dapat. Berganda tak dosanya? Berganda-ganda. Itu maksud dia. Ni tak lama lagi kita nak masuk bulan Rejab. Bila tu? Sabtu ni. Bulan Rejab. Ada yang nak puasa bulan Rejab ke? 1 Rejab. Puasa bukan kerana fadilat tu semata-mata. Kerana fadilat tu kadang-kadang datang daripada hadis-hadis yang palsu. Contoh ada hadis orang muda tanya dah, dan orang muda tanya macam-macam masuk dalam WhatsApp. Jadi kalau boleh kita abaikan yang fadilat tu. Yang kita tahu saya nak puasa sunat kerana memuliakan bulan Rejab. Dah senang cerita. Sebab nanti kita akan bercampur. Dan banyaklah hadis, terlalu banyak. Memang ada hadis yang memuliakan bulan Rejab. Hadis yang suruh puasa, tapi tak adalah kata siapa puasa sehari ibarat sebulan, siapa yang puasa 8 hari dapat pula ganjarannya berapa puluh tahun syurga. Atau ganjaran-ganjaran macam tu, saya dah cek hadisnya, merupakan hadis yang palsu. Ala kulli halnya bukan berarti macam tu bid'ah tak boleh buat. Tak, buat. Daripada duduk saja makan tak berhenti-berhenti, lebih baik jangan makan. Buat, silakan buat satu Rejab tu, tapi bukan kerana buat kerana nak mengejar fadilat tu semata-mata. Tapi ada fadilat tak? Confirm ada fadilat. Boleh nak buat 1 Rejab boleh, jangan sampai wajib pula. Tapi kalau nak puasa hari Sabtu ni, kena jaga adab lah pula kan. Kena sama ada nak puasa sehari sebelum atau sehari selepas pun, kena gandakan sekali. Kalau tak, puasa kita jadi macam orang Yahudi. Puasa hari Sabtu, puasa hari Ahad jadi macam orang Nasrani pula. Jadi untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasrani, tambahlah sehari sebelum atau sehari selepas kalau nak buat. Ustaz, kalau saya larat sehari tu je Ustaz, tak ada masalah, buat juga. Tak apa, buat. Dengan niat bukan nak ikut Yahudi. Boleh nak masuk bulan Rejab ni. Kenapa saya nak cerita Rejab tadi ni? Sebab Rejab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Kan dalam Al-Quran Allah kata apa? Dalam inna iddatash syuhur, dalam 12 bulan yang ada ni, ada 4 bulan yang haram. Fiha arba'atun hurum, Allah kata. 4 bulan haram ni apa? 4 bulan yang haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Yang Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni dia serentak lah. Kan dia ikut turutan. Tapi lepas Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Selepas Rejab, Syaban, Ramadan. Nabi kata dalam hadis, dalam 12 bulan ada 4 bulan. Allah pun sebut dalam Al-Quran, maka Nabi detailkan. Sebab dalam Al-Quran tak ada cerita 4 haram tu apa dia. Jadi Nabi yang ceritakan detail dalam hadis. Nabi kata apa? Iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan yang serentak, yang selari. Kemudiannya ada 1 bulan yang di antara Syaban dan juga
bukan Ramadan, antara Syaban dan apa ni, Jamadil Akhir. Sekarang Jamadil Akhir ni kan, ma baina Jamadil Akhir wa Syaban, iaitu bulan Rejab lah. Boleh kalau antara Syaban dengan Ramadan mana ada bulan lain. Okey, itu maksudnya. So bulan Rejab adalah bulan haram. Apa maksud bulan haram? Bulan yang tak boleh perang, bulan yang tak boleh buat jahat, bulan yang tak boleh menyakiti orang. Maknanya siapa yang buat juga dia dapat dosa, berganda-ganda dosanya. Sebab apa berganda? Sebab bulan ini dimuliakan oleh Allah. Tu yang kita nak cerita ni. Maksudnya ada benda yang Allah gandakan. Kita nak cerita pasal orang yang susah. Allah faham orang susah tak payah bangun malam pun tak apa. Allah tahu bangun sekali sebab susah. Tapi kalau susah pun boleh buat juga, lagi berganda-ganda Allah akan bagi. Itu keyakinan kita ibu-ibu. Jadi bila Allah bagi tahu macam tu, kita rasalah walaupun saya susah, walaupun saya mengantuk, walaupun saya apa, saya kena bangun walaupun sekejap. Sebab dengan saya susah itu Allah akan memberikan gandaan pahala yang banyak. Berbeza pula dengan orang yang tak susah. Contoh, Ustaz, rugilah saja sebab saya jenis tak susah bangun. Saya memang pukul 4 malam saya akan terjaga. Saya memang tak boleh tidur, Ustaz. Kadang memang daripada pukul 2 pagi lagi tak boleh tidur. Memang saya ada penyakit insomnia. Tak boleh tidur. Ya, tapi tak boleh tidur tak semestinya kita boleh semayang. Ada orang memang tak boleh tidur tapi nak semayang berat juga. Nak baca Quran berat. Ada juga kan? Yang maknanya semayang tu sendiri susah. Betul Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat itu amat berat melainkan bagi orang yang benar-benar khusyuk, benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Itu yang saya sebut tadi, walaupun ada orang dia boleh bangun pukul 4 pagi memang dia tak boleh tidur, ada orang penyakit macam tu. Tapi dia mengadap telefon je lah. Dia tengok TV. Nak semayang belum tentu. Jadi Allah faham benda ni. Allah faham. Walaupun orang tu senang bangun, dia dah jadi rutin harian dia. Tambah pula bila umur dah pencen kan, dia dah jadi rutin. Pukul 4.30 memang dia automatik akan bangun. Kemudian qiyamul lail, dia bangun malam. Jadi benda tu senang bagi saya, Ustaz. Jadi macam tu saya tak dapat pahala banyak lah sebab saya tak buat susah. Tak. Susah tu maksud bukan susah bangun tu, susah nak semayang tu. Walaupun kita senang bangun, tapi nak semayang tu kita sanggup lawan hawa nafsu kita yang suruh buat itu, suruh buat ini, tapi kita susahkan diri untuk semayang. Maka insya-Allah kita senang atau susah akan dapat gandaan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau malam semayang sunat pun susah. Yang pagi-pagi ni semayang zuhur, qabliyah, ba'diyah tu, ingat senang ke nak buat? 2 rakaat tapi malas nak buat tu. Adalah benda yang kacau kita macam-macam alasan. Kalau syaitan kacau tak apa, sunat pun kan nantilah buat pun tak apa. Banyak benda. Lepas habis main zuhur tu, time tu pula budak menangis. Lepas main zuhur tu, time tu pula tiba-tiba dengar bunyi cerita dah start kat TV. Macam-macam. Susah benda ni. Yang penting kena buat lah. Bila buat insya-Allah. Okey, susulan itu muka surat 242. Susulan itu Allah menyatakan hukum kekal yang tetap selepas diberikan kelonggaran menerusi firman-Nya. Okey, tadi mula-mula ayat kedua Allah bagi hukum seolah-olah macam kena buat. Ayat 20 Allah ringankan balik. Allah kata buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi lepas tu Allah sambung lagi. Ayat yang ke-20 juga Allah bagi benda yang ini yang kamu kena buat. Yang tadi tak apalah, tahajud tadi tak apalah, kalau kamu boleh buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi Allah nyatakan hukum yang kekal, yang tetap, yang tak ada Allah nak tarik balik ni. Apa dia? Maka bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu dari Al-Quran dan dirikan salat fardu 5 waktu. Yang tu kena buat. Tiada maaf bagimu. Serta tunaikanlah zakat, wajib buat. Dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Pinjaman ni maksudnya buat sesuatu kerana dengan penuh keikhlasan, tu maksudnya memberi pinjam ni. Begitu kita bersedekah ke sebagai pinjaman sebenarnya. Kita memberi pinjaman kepada Allah. Sebab kita tahu pinjaman ni biasanya dapat return tak? Dapat return. So orang yang bersedekah ni atau orang yang membayar zakat, seolah dia seolah-olah yuqridullaha qardan hasana, seolah dia memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Qardul hasan dipanggil. Begitu dia akan dapat dividen tu nanti daripada Allah. Bukan riba. Dia akan dapat pulangan yang sangat luar biasa. Syaratnya kena buat dengan ikhlas.
Itu maksudnya pinjaman yang baik. Maknanya, dirikanlah solat serta bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran ketika solat itu. Kemudian pengulangan arahan ini dalam ayat yang ke-20 bertujuan untuk menegas dan menetapkan hukum kelonggaran ibadat qiyamul lail. Namun tunaikanlah solat yang telah difardukan menurut kaifiat, rukun dan syarat-syaratnya, di samping menghadirkan rasa khusyuk dengan tidak melakukan secara sambil lewa. Maknanya yang ni jangan sambil lewa. Yang 5 waktu ni kena jaga sungguh-sungguh. Ayat surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat yang kedua. Allah ada sebut tak tentang orang yang berjaya yang masuk syurga ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, sehinggalah ayat yang seterusnya. Allah kata apa? Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Ini confirm. Siapa? Orang yang semayang dan khusyuk dalam semayang. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkataan yang lara, perbuatan yang lara. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat, Allah kata. Jadi ayat ini pun cerita benda yang sama, kan? Iaitu apa dia? Iaitu siapa yang boleh semayang betul-betul dan semayang bukan sambil lewa. Maksudnya kena semayang khusyuk. Ada tak orang semayang tapi sambil lewa? Apa yang dia dapat kalau dia buat solat sambil lewa? Dapat neraka. Bukan tak dapat apa-apa, dapat neraka. Biar betul ustaz ni. Semayang dapat neraka. Ya? Hebat ustaz. Surah Al-Ma'un. Allah sebut dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah, neraka wellah bagi orang yang semayang, iaitu mereka yang lalai dan leka dalam solat mereka. Kalau dia buat sekalipun, yura'un, sebab nak tunjuk dekat orang, kan? Mana betul, mana semayang belum tentu ke syurga. Maka sebab itu Allah kata jangan sambil lewa. Yang ni kena betul-betul. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang yang beriman itu solat difardukan bagi orang beriman dengan waktu-waktu tertentu. Jadi kalau qiyamul lail tadi, siapa nak bangun awal ke lewat ke, kita apa? Yang semayang fardu ni kalau boleh. Walaupun dia ada waktu afdal, walaupun dia ada waktu ikhtiar, walaupun dia ada waktu makruh, waktu haram, nampak macam ada banyak waktu. Tapi kita nak pilih yang mana? Yang afdal lah. Maknanya awal waktu. Kalau boleh takbiratul ihram dengan imam yang pertama, kalau boleh. Itu maksudnya. Bukan sekadar semayang, kemudiannya Allah suruh keluarkan pula zakat yang wajib dari harta. Dan belanjakanlah harta kamu untuk kebaikan dengan cara yang betul kepada ahli keluarga dan golongan yang memerlukan, dan juga untuk kepentingan jihad. Allah kata apa? Man zalladzi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat yang ke-245 surah Al-Baqarah. Sesiapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, siapa nak buat loan, nak bagi loan dekat Allah, kelak Allah akan melipat gandakan bayaran kepadamu dengan bayaran balasan yang berlipat kali ganda. Ini Allah je boleh bagi. Hari ini sistemnya berbeza. Kita yang minta, orang bagi itu dengan syarat dia bagi, tapi dia kata kamu kena bayar lebih dekat aku. Ini tak, kita bagi tapi kita tak minta Allah bayar lebih, tapi Allah yang cakap saya akan bayar lebih. Awak bagi sekarang, saya akan bayar lebih. Beza tak Allah dengan makhluk? Beza. Beza. Sebab itu dalam banyak-banyak sistem pinjaman, ada satu pinjaman ni yang jarang berlaku zaman hari ni, yang dipanggil qardul hasan. Diambil daripada perkataan ni, man yaqridullaha qardan hasana. Hanya pusat zakat saja yang ada ni qardul hasan. Ataupun kadang-kadang koperasi-koperasi dia buat sistem ni, sistem Islamik qardul hasan. Apa dia? Pinjam 100,000, pulang 100,000. Tak ada beban. Tapi jangan jaranglah nak jumpa. Biasanya yang kita buat lah yang tanpa loan bank ni, yang kita bagi pinjam kat kawan, ni dipanggil qardul hasan.
Pinjam 5,000, okey pulang 5,000. Tapi kalau dengan bank pinjam 5,000 pulang apa? Mungkin 5,000 berapa ratus lebih. Kerana kos pengurusan apa semua. Ya, jadi maksudnya ini qardul hasan. Mana kita bagi pinjam dengan orang pulang balik. Tapi ada orang bila dia rasa seronok dengan kita tolong dia dulu, dia pulangkan lebih daripada tu. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita bahawa Allah seronok kalau ada orang yang sanggup offer bagi Allah benda-benda ni, semayang, zakat, semua ni. Maka kerana Allah happy kita serve Allah, kita layan Allah macam tu, maka Allah pun janjikan kepada kita. Dan janji Allah tak macam janji kita yang mungkin kita rasa nak bagi, tapi tengoklah, tengoklah kalau saya rasa nanti kan saya okey, nanti saya bagilah kok lebih. Kita ada dah sikit bertapis tu kan, takut tak boleh nak tepati janji, kita pun tapis sikit. Kalau saya okey nanti tengoklah mungkin saya lebihkan ke, saya bagilah lebih sikit ke, walaupun kita tak minta, tapi Allah dia janji saya akan bagi lebih. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji. Allah seronok bila kita boleh layan Allah, maka Allah janji fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kamu bagi, saya seronok, saya akan gandakan untuk saya pulangkan balik kepada kamu dekat akhirat nanti. Boleh ibu kita rasa bila baca ayat macam ni, kita rasa nak buat banyak amal soleh. Ni rasalah. Keluar pintu ni belum tentu lagi lah. Yang penting rasa dulu, jangan tak rasa langsung. Baik. Allahu Akbar. Masa dah habis dah pun. Seterusnya Allah menegaskan galakan supaya bersedekah banyak-banyak. Apa jua yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, maka sudah pasti balasannya di sisi Allah, dan balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Apa saja yang kita buat, sama ada yang disebut ataupun yang tidak, maka ganjarannya kamu akan dapat, dan ganjaran itu ternyata jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan untuk diri kamu sendiri di dunia, atau yang kamu simpan hingga menghadapi saat kematian, atau apa yang kamu wasiatkan untuk diagihkan selepas kamu mati. Okey, maknanya zakat sedekah ini beza dengan apa yang kita simpan dekat akaun. Kat akaun, kat apa semua ni, bila kita bagi, beli kereta, beli rumah, itulah dapat tu je lah. Mungkin barang tu naik harga, mungkin turun harga selepas tu. Tengok. Tapi kalau benda yang melibatkan kita beri kepada Allah, yang dipanggil fi sabilillah, zakat, sedekah, memang duit kita kurang, tapi confirm dia akan bertambah, dia tak akan kurang. Kalau benda yang bersifat keduniaan, dia mungkin ada naik, ada turun. Tapi yang bersifat akhirat, dia confirm naik. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Maka yang terakhirnya, Imam Al-Bukhari, Nasa'i dan juga Abu Ya'la Al-Mausili mengemukakan riwayat daripada Al-Haris bin Suwaid. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiba-tiba saya terfikir, ibu-ibu faham tak ni? Contoh, kita selalu dengar perkataan macam ni. Imam Bukhari, Nasa'i, Abu Ya'la, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Al-Haris bin Suwaid, daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda. Okey, apa yang kita faham ni? Siapa yang riwayatkan hadis ni? Contoh, atau kita dengar kadang-kadang lepas azan ada hadis Nabi daripada Anas bin Malik. Hadis riwayat Anas bin Malik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian. Kemudian bawah sekali hadis riwayat Muslim. Tadi kata Anas bin Malik, tiba Muslim pula kat bawah. Siapa sebenarnya meriwayatnya? Okey, so jawapannya apa? Saja-saja, ni luar topik, saja nak bagi gambaran sikit. Tadi kata Anas bin Malik, tiba-tiba bawah kurungan hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim siapa? Anas bin Malik tu siapa? Okey, soalan mudahlah. Siapa yang dengar Nabi cakap? Anas bin Malik ke atau Bukhari Muslim? Muslim. Dia yang dengar direct pada Nabi, kemudian dia sampaikan. Anas. Okey. Jadi jawapannya yang mana satu? Anas. Okey. Jawapannya selepas ini. Iklan pula. Mudah ceritanya, bila kita nampak perkataan macam tu, kalau Nabi SAW sabda, Nabi SAW sabda, sebelum Nabi tu nama siapa? Dia lah yang dengar daripada Nabi. Jadi maknanya Anas bin Malik lah. Contoh macam tadi, Imam Bukhari, An-Nasa'i, Abu Ya'la mengemukakan riwayat daripada Al-Haris. Katanya, Al-Haris berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata. Berarti Al-Haris dia dengar Abdullah bin Mas'ud.
Aku dengar Allah bin Mas'ud kata, Nabi kata. Maknanya yang dengar sekarang ni siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita pula dekat Al-Haris. Al-Haris cerita pula kat orang ni, akhirnya last sekali Bukhari. Bukan last sekali Bukhari, tak juga. Bukhari bila terima, dia simpan beratus ribu hadis. Tapi apa yang dia cerita dalam kitabnya Sahih Bukhari, apa yang dia pilih saja. Contoh, dia terima hadis banyak daripada orang ni, daripada Abu Ya'la, daripada ini, segala nama orang dia cerita. Dia dihimpunkan beratus ribu yang diterima ni, tapi dalam kitab Sahih Bukhari ada berapa ribu saja. Sahih Bukhari, sebab tu ada nama Sahih Bukhari. Imam Bukhari ada banyak kitab lain, antaranya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad, kadang-kadang hadis sahih dia tak letak dalam tu. Hadis sahih pula. Hadis dhaif, hadis yang lemah, dia tak letak dalam Sahih Bukhari. Dia letak dalam Adabul Mufrad, kitab yang lain. Kitab tu bercampur, yang sahih ada, yang dhaif ada. Asalkan dia hadis, asalkan dia tak palsu. Tapi yang kitab Sahih Bukhari, kan biasa dengarkan Sahih Bukhari tu, yang tu yang dipilih, yang confirm sahih. Berarti dia akan kaji setiap perawi tu. Kan? Dia dengar daripada Abu Ya'la. Selepas Abu Ya'la terima pada siapa? Dia kaji orang tu siapa? Dia kaji orang selepas tu siapa? Sampailah kepada Nabi. Kalau ada something wrong antara tengah-tengah tu, maka dia pun tolak hadis tu. Bukan tolak tak percaya. Bukan. Dia percaya hadis tu, tetapi dia tidak muatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari. Faham tak? Saya tak ikhlas je angguk. Tu contohlah. Ibu-ibu nak faham tu dalam kitab hadis lah. Cuma cerita ni saya ada cerita detail dalam buku biografi. Siapa yang dah pernah beli dulu. Saya rasa beberapa tahun lepas saya ada bawa masa semain tarawih rasanya. Buku biografi perawi hadis. Saya ada tulis biografi Imam Bukhari, biografi Imam Muslim, macam mana cara dia belajar, macam mana cara dia terima hadis. Dah ada belum buku tu? Tak ada. Kalau tak ada, lepas ni kita jual. Kebetulan saya ada bawa dalam bonet tu. Saya ada buat satu buku namanya biografi 6 perawi hadis. 6 orang ni, kalau dia baca hadis, dia riwayatkan hadis, insya-Allah hadis tu sahih. 6 orang ni ranking nombor 1. Kemudiannya ada satu lagi buku namanya biografi 4 mazhab. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki tu. Ada satu lagi buku macam mana cara dia belajar, dia kecil macam mana, apa semua tu, macam mana kena tangkap, mati semua macam mana. Kenapa mazhab ni khilaf, kenapa orang ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Itu pun saya cerita juga dalam satu buku lain. Kebetulan saya bawa. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan lah kalau rasa nak tahulah benda tu. Kemudiannya apa kata Imam Bukhari tadi? Berdasarkan Abdullah bin Mas'ud ataupun gelarannya Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Siapakah di antara kamu yang menyayangi hartanya lebih baik daripada harta pemilik pewarisnya? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, di kalangan kami ini semuanya menyayangi harta sendiri melebihi harta milik pewarisnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah tentang perkara sebenar apa yang kamu katakan itu. Maka mereka menjawab, kami tidak mengetahuinya melainkan yang demikian, wahai Rasulullah. Maka baginda pun berkata, sesungguhnya harta milik kamu ialah apa yang kamu belanjakan, dan harta milik pewaris kamu ialah apa yang kamu tinggalkan. Maknanya, kalau kita rasa kita nak harta, belanjakan harta tu pada jalan Allah. Bukan belanjakan untuk diri sendiri saja, belanjakan untuk sedekah, belanjakan untuk zakat, belanjakan untuk wakaf, belanjakan untuk hibah. Lagi banyak kita bagi orang, itulah harta kita sebenarnya. Berbanding apa yang tak sempat kita belanjakan, kita simpan, akhirnya punya kita tak dapat apa-apa pun. Yang dapat siapa? Ahli waris kita yang dapat. Betul orang kata apa? Apa yang milik kita adalah apa yang kita guna. Banyak tak barang dalam rumah kita yang kita belum guna sekarang ni? Kita beli bawang, belum guna lagi kan? Itu contoh bawang. Dia yang beli handbag harga RM10,000, pernah guna sekali je. Okey tu Ustaz, nanti saya jual lah pre-love. Ada yang beli baju raya. Ni raya nak dekatkan, beli baju lain yang tahun lepasnya tak pakai lagi. Maka itu bukan milik dia. Milik dia apa dia? Apabila apa yang dia pakai. Okey, itu nikmat. Nikmat ini apa yang kita terima, yang kita dapat, yang kita guna. Kemudian surah ini diakhiri dengan perintah agar manusia beristighfar, iaitu Allah kata, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Dan maknanya banyak kala istighfar lantaran dosa dan perbuatan kamu sepanjang hayat, kerana buat ibadat tapi jangan jaga, sembahyang malam pun jangan jaga, maka istighfar banyak-banyak insya-Allah. Maka bila kita beristighfar banyak kepada Allah, maka Allah tak berkira sangatlah dengan kita. Allah tahu kita ni ingat kepada Allah walaupun jangan bangun malam dan seumpamanya. Ibadat sekadar yang wajib saja. Jadi Allah akan rasa tenang bila tengok kita, iaitu bila kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi yang tentang pedoman hukum hakam tu insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan? Alhamdulillah tak ada soalan Okey, legalah. Lega saya. Insya-Allah selepas ni kita jumpa lagi. Doakan supaya saya selamat pergi dan pulang ke Mesir 12 bulan ni. Insya-Allah kita akan pergi selama seminggu 9 hari. Dan insya-Allah nanti bulan 5 pula kita akan jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir